Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen Esensi. Pemberian kredit e-tunai RM100 kepada golongan dewasa berusia 21 tahun ke atas akan dilaksana pada suku keempat tahun ini. Kementerian Kewangan sedang memperincikan bantuan tersebut bersama pihak berkepentingan. Bantuan dengan peruntukan keseluruhan RM1 bilion itu akan memberi manfaat kepada lebih 10 juta penerima daripada kalangan B40 dan M40. Pemerkasaan TVET di Malaysia perlu bagi melahirkan graduan lebih terlatih sekaligus menikmati gaji yang lebih baik. Perdana Menteri berkata walaupun peratusan lulusan TVET mendapat pekerjaan tinggi, namun beliau tidak berpuas hati dengan gaji diterima graduan berkemahiran berkenaan. Justru kerajaan menyasarkan tingkat gaji permulaan lepasan TVET antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan pertukaran RM5 juta bagi kos perbaikan semua kerosakan di institusi MARA dan TVET seluruh Pahang. Langkah berkenaan dibuat susulan hasil maklum balas yang diterima. Terdapat beberapa fasiliti tandas di institusi pendidikan rosak yang memerlukan peruntukan segera bagi kerja baik pulih. RM40 juta diperuntukkan menerusi program Academy in Industry (SLDN) tahun ini. Program membabitkan 200 syarikat itu menyediakan peluang pekerjaan kepada 20,000 anak muda lepasan sekolah untuk bekerja di sektor perkilangan dan pembuatan. Menteri Ekonomi berkata dana bagi pembiayaan seperti insentif penempatan pekerja dan insentif pensijilan sekiranya kekal dalam pekerjaan sehingga 18 bulan untuk menerima sijil kemahiran Malaysia. Tiada sebarang rancangan untuk menarik balik subsidi yuran yang dinikmati pelajar tempatan di institusi pendidikan tinggi awam seluruh negara. Jelas Menteri Pendidikan Tinggi, ia selaras komitmen untuk memastikan semua rakyat tidak tercicir dalam mendapatkan akses pendidikan tinggi. Inisiatif Sukan Rahmah dilancarkan. Menteri Belia dan Sukan berkata ia bagi membantu rakyat kurang berkemampuan untuk membeli peralatan sukan dengan harga murah sekaligus menyokong aktiviti sukan negara. Inisiatif pertama kali dilancarkan Pasar Raya Aeon Big di seluruh negara dengan diskaun antara 10 hingga 30% selama 10 minggu bermula hari ini. Dua lelaki maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan dua motosikal di kilometer 19 di Jalan Bota Kiri, Tanjung Belanja dekat Parit. Ketua Polis Perak memaklumkan kemalangan dipercayai berlaku semasa penunggang berusia 64 tahun membelok ke kanan secara tiba-tiba. Tindakan itu menyebabkan motosikal yang ditunggang remaja berusia 17 tahun tidak sempat mengelak. Akibat pelanggaran, kedua-dua mangsa yang cedera parah di bahagian kepala meninggal dunia di lokasi kejadian. Polis Giat mengesan suspek melarikan diri selepas membakar isterinya di kediaman mereka dekat Tasik Gelugur. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara berkata, suspek berusia 30-an itu dipercayai membakar isterinya di luar rumah menggunakan petrol selepas berlaku pertengkaran kira-kira pukul 9.30 malam. Kejadian disedari anak lelaki mereka selepas mangsa menjerit meminta tolong memadamkan api. Mangsa yang terbakar, separuh anggota badan kini menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Kerani wanita berusia 50-an rugi RM1.06 juta selepas terjerat kes penipuan love scam. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak berkata, bangsa berkenalan dengan lelaki menerusi Facebook sebelum menjalin hubungan cinta jarak jauh. Suspek mendakwa bekerja sebagai jurutera di London telah meminta bantuan mangsa membayar bahan kimia bagi tujuan pekerjaannya. 25 transaksi pemindahan wang telah dilakukan mangsa. Anggota polis berpangkat sarjan ditahan bagi membantu siasatan kes pecah masuk stor ekshibit IPD Sepang. Ketua Polis Selangor memaklumkan individu berusia 40-an itu direman pagi tadi. Sejumlah barang berkaitan kes narkotik yang sedang dalam tindakan pelupusan serta sebuah komputer peribadi untuk kemaskini data barang kes dilaporkan hilang. Motif kejadian serta nilai kerugian masih dalam siasatan.
Baik, kira-kira 20 rumah di Kampung Kuala Salah Alostar rosak akibat dipukul ribut kira-kira pukul 4 pagi tadi. Hujan lebat beserta angin kuat yang berlaku dalam tempoh beberapa minit menyebabkan bumbung rumah penduduk diterbangkan angin. Kejadian berlaku dalam tempoh yang sangat cepat dan mereka tidak sempat berbuat apa-apa. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Perlis, 5 rumah rosak selepas angin kencang dan hujan lebat melanda kira-kira pukul 4 pagi tadi. Bagaimanapun, jelas Ketua Pegawai Eksekutif MITS, anggaran kerosakan dan jumlah rumah terjejas sedang dikemas kini. Kawasan terlibat Kampung Behogandil, Kangar dan Kampung Paya Berseri. Penduduk terkesan diminta segera membuat laporan kepada polis dan JKM. Pengunjung sebuah pusat beli belah di Bandar Mahkota Ceras gempar apabila siling premis terbabit runtuh tiba-tiba. Menurut Bomba Selangor, laporan diterima sekitar 12.30 minit tengah hari. Siling kapur terbabit dilaporkan terjatuh pada ketinggian 70 kaki. Pemantauan di lokasi mendapati tiada mangsa terlibat insiden. Punca sebenar kejadian masih disiasat. 32 pelajar SMK Tinggi Perempuan di Durian Daun, Melaka mengalami keracunan makanan sejak awal pagi semalam. Esko Kesihatan berkata, pelajar mengadu mengalami gejala cirit-birit, sakit perut dan muntah selepas makan ayam masak lemak cili api di Dewan Makan Asrama Sekolah pada malam Ahad. Selain itu, dapur asrama terbabit ditutup 14 hari di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa representasi dikemukakan Datuk Seri Dr. Ahmad Zakir Hamidi untuk menggugurkan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram babitkan dana Yayasan Akal Budi yang dihadapinya masih belum diputuskan. Jabatan Peguam Negara berkata pihaknya masih menunggu hasil serta lanjut daripada pasukan petugas khas SPRM berhubung bukti baharu yang dikemukakan pihak pembelaan. Siasatan sedang dijalankan pasukan petugas khas terbabit. Satu silibus dan perbincangan berkaitan syariah seharusnya diwujudkan dalam konteks Undang-Undang Sivil. Jelas mengurusi Mawib, cadangan itu bukan untuk menjelaskan hukum syariah tapi lebih kepada mengutamakan hak perlindungan wanita dan kanak-kanak, hak sebagai orang Islam, keadilan masyarakat dan sebagainya. Ia bagi membuktikan bahawa syariah dan maqasid bukan sahaja eksklusif buat umat Islam, malah dapat dinikmati oleh masyarakat sedunia. 284 jemaah haji Malaysia menjadi kumpulan terakhir selamat tiba di tanah air dan tahun ini sekali lagi pengurusan Haji Malaysia diiktiraf Arab Saudi sebagai antara yang terbaik dan menjadi model pengurusan haji contoh bagi negara Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyatakan beberapa negara telah menjemput tabung haji untuk mengadakan perbincangan bagi mempelajari pengurusan operasi haji. PRU DUN ke-15, Polis Selangor terima 16 laporan membabitkan perbuatan khianat termasuk mengoyakkan poster setakat semalam. Ketua Polis Negeri memaklumkan 7 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat. Di Negeri Sembilan, 83 laporan berkaitan PRU DUN ke-15 diterima polis. Satu daripadanya membabitkan tindakan vandalisme, merosakkan poster yang berlaku di Jempol. Ketua Polis Negeri menyatakan tiada laporan mengenai isu agama, kaum dan raja dilapor. Keperluan wujudkan kerangka kawal selia untuk tangani isu etika penggunaan berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI sedang diteliti. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, kerangka itu akan membantu kerajaan memahami cabaran penggunaan AI memandangkan ia merupakan satu teknologi baru. Beliau turut cadang RTM wujud program khas berbahasa Melayu mengenai AI dengan DPP untuk tingkatkan kefahaman rakyat. Sebanyak 23,448 bilik penginapan babitkan pelbagai grade hotel dan homestay di Melaka tersedia untuk menampung kemasukan pelancong sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Esko Negeri berkata jumlah itu termasuk 510 premis terdiri daripada perkhidmatan perhotelan dan 9 homestay. Daripada jumlah itu, 67 premis dengan 7,966 bilik merupakan premis berdaftar dengan Motak.
Bas elektrik EV pertama di Perak mula beroperasi di Taiping hari ini. Ahli Parlimen Taiping berkata pengangkutan itu disumbang kerajaan Jepun melalui agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Ia mampu memuatkan 23 penumpang pada satu-satu masa. Penggunaan bas tersebut diharap mampu direalisasikan hasrat jadikan Taiping sebagai bandar mesra alam semula jadi menjelang tahun hadapan. UTM bersedia menjadi peneraju pusat robotik negara berdasarkan pencapaian IPT itu di dalam pertandingan Robocon yang disertai sama ada di dalam negara maupun antarabangsa. Naib Chancelornya berkata pusat itu kelak berperanan sebagai penyelaras bagi semua kegiatan robot dalam negara. Ketika ini kertas kerja bagi cadangan tersebut sedang disiapkan dan bakal dibentang kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Hampir 6,000 calon SPM 2022 di Sabah tidak hadir menduduki peperiksaan itu pada awal tahun ini. Justru Ketua Menteri mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah mengenal pasti punca berhubung perkara berkenaan. Situasi itu jelas membimbangkan kerana SPM adalah penting untuk pelajar mencorak masa depan mereka. Dasar percukaian adalah berdasarkan dua prinsip asas iaitu mengenakan cukai apabila ia benar-benar perlu dan tidak membebankan pembayar cukai. Jelas Perdana Menteri Malaysia harus mengambil iktibar situasi ekonomi semasa yang berlaku termasuk krisis ekonomi pada 90-an dan COVID-19 untuk melakukan pembaharuan cukai. Justru kutipan cukai yang telus, berkesan dan meningkatkan pendapatan negara perlu dipertimbangkan. Tabung Perumahan Negara yang dicadangkan Jabatan Perumahan Negara kini di fasa penelitian bersama Kementerian Kewangan. Inisiatif KPKT itu berupaya membantu keluarga berpendapatan rendah memiliki rumah dengan pembiayaan sehingga 10% deposit ditanggung kerajaan. Menterinya berkata ia bakal memanfaatkan sejumlah pemohon bermula tahun hadapan sekiranya diluluskan dalam tempoh terdekat. Syarikat Pengendali Perkhidmatan Penghantaran Makanan, Minuman dan Bungkusan menggunakan motosikal atau parcel P-Hailing akan dipanggil bertemu dengan Perdana Menteri pada Selasa depan. Kementerian Pengangkutan memaklumkan Perdana Menteri telah mengarahkan supaya satu pertemuan diadakan susulan perjumpaan beliau dengan rakan penghantar perkhidmatan P-Hailing pada 22 Julai. Pelaksanaan ekonomi madani tidak akan melibatkan sebarang penambahan perbelanjaan tahun ini. Ia jelas Menteri Ekonomi masih berdasarkan perbelanjaan kerajaan seperti yang ditetapkan dalam Belanjawan 2023. Kerajaan akan berbelanja mengikut peruntukan yang diluluskan Parlimen serta berdasarkan perbelanjaan yang ditetapkan dalam Belanjawan tahun ini. Akta Kecekapan dan Pemeliharaan Tenaga bakal dibentang menjelang mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 Oktober ini. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata, apabila berkuat kuasa kelak, akta berkenaan akan menjadi rangka kerja kawal selia yang menggalakkan kecekapan tenaga di negara ini. Sebagai persediaan untuk pelaksanaan akta tersebut, kerajaan akan menawarkan geran bersyarat audit tenaga kepada pemilik bangunan. 32 negara sebulat suara mengutuk kejadian penghinaan serta pembakaran Al-Quran di Sweden dan Denmark. Solidariti itu dinyatakan menerusi mesyuarat sesi luar biasa ke-18 Majlis Menteri-Menteri Luar OIC yang berlangsung dalam talian. Malaysia turut menyatakan komitmen berterusan dalam memerangi sentimen Islamofobia yang semakin membimbangkan di seluruh dunia. Kumpulan Daesh mengaku bertanggungjawab atas serangan bunuh diri ketika perhimpunan politik di Pakistan. 54 terbunuh, manakala lebih 100 lagi cedera. Pengebom Daesh melakukan serangan di Konvensyen Pekerja Politik Jamiat Ulama Islam Fazl di kawasan Khar, daerah Bajaur pada Ahad. Junta Myanmar beri pengampunan kepada pemimpin yang dipenjarakan Aung San Suu Kyi. Turut diberi pengampunan bekas Presiden Win Myint. Bagaimanapun ia tidak melibatkan semua kesalahan didakwa, ia hanya mengurangkan hukuman. Pengampunan tersebut dibuat sehari selepas junta melanjutkan tempoh darurat selama 6 bulan, kali keempat sejak rampasan kuasa pada tahun 2021.
Banjir di Beijing, China semakin memburuk. 11 nyawa terkorban dan 27 dilaporkan masih hilang. Tentera negara itu mengerahkan aset udara untuk menghantar bekalan dan misi menyelamat. Hujan lebat dan yang berterusan memburukkan situasi di lokasi terbabit. Beijing kini berada dalam keadaan berjaga-jaga peringkat tertinggi. Taufan Dok Suri telah mencetuskan hujan lebat berterusan sejak 29 Julai lalu. Di Australia, bekas pekerja jagaan kanak-kanak berdepan 1,623 pertuduhan dera 91 kanak-kanak antara tahun 2007 dan 2022. Ini termasuk 136 pertuduhan rogol dan 110 pertuduhan persetubuhan dengan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun. Kesalahan itu didakwa berlaku di Brisbane, Sydney dan luar negara antara 2007 dan 2022. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syarul Sarafuddin dan Margaret Gampang untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.